eh dhamini. Dhaman dengan kafalah. Bab ini mudah saja. Dia ada persamaan dengan rahan. Dia ada persamaan dengan rahan dari segi dia merupakan akad yang diperuntukkan sebagai wathiqah. Wathiqah itu maksudnya sebagai penguat ataupun sebagai perlindungan bagi objek yang berlaku transaksi padanya. Seperti mana rahan diperuntukkan sebagai perlindungan bagi pemberi hutang. Apabila penghutang gagal untuk membayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka marhun akan dijual. Begitulah juga dhaman. Jadi dhaman ini konsepnya sama ataupun objektifnya sama, cuma cara pelaksanaannya berbeza. Kalau rahan perlindungan itu diletakkan di atas barang, dhaman perlindungan itu diletakkan di atas orang. Orang itu yang akan menjadi pembayar bagi hutang. Faham? Sebelum ini barang itu akan dijual dan hasilnya akan dibayar hutang. Adapun dhamin, orang yang menjadi penjamin, guarantor, yang boleh dituntut untuk membayar hutang. Faham? Itulah yang dimaksudkan dengan dhaman. Dan sama kategori dengan dhaman ni kafalah. Cuma kafalah ni dia kalau dhaman ni dia jaminan kepada hutang, kafalah ni dia jaminan kepada badan. Sebab tu dia panggil kafalatul badan. Badan dengan maksud seseorang itu perlu dihadapkan untuk sesuatu hukuman pada tarikh tertentu. Maka ada satu orang menjadi kafil, menjadi penjamin. Pada tarikh tersebut dia akan bertanggungjawab untuk bawa orang tu, memastikan orang tu hadir pada hari kes. Dalam sivil pun kaedah jaminan dia kan dipakai penjamin. Bila seseorang itu ditangkap, ada kes-kes yang boleh dijamin. Boleh jamin itu maksudnya sementara perbicaraan dia tidak dipenjarakan lah, sampai keputusan dikeluarkan. Kalau dia dapati bersalah, maka dia akan dipenjarakan. Ada kes yang tak boleh dijamin, sebab kes yang membahaya kan. Jenayah yang berbahaya, dia sementara dalam perbicaraan dia akan dikurung, ditangkap. Walaupun keputusan belum keluar, tapi dia tak dibenarkan duduk di luar. Dia pakai juga penjamin, cuma cara jaminan tu beza lah, tak duit. Tengok kes. Kes jaminan 1 juta, ikutlah dia punya profil kes tersebut, maka jaminan akan bertambah mengikut kes. Maksudnya secara umumnya ada lah jaminan yang berbentuk kafalah ni. Jamin. Adapun jaminan dalam bentuk hutang, itu memang dipakai di bank-bank guarantor. Kalau seseorang itu berhutang, ada hutang yang mana bank tak akan benarkan melainkan ada penjamin. Jadi penjamin itu dikira berhutang. Faham? Walaupun dia bukan berhutang, tapi dia dikira berhutang. Maksudnya apa? Contohnya kita beli kereta, penjaminnya siapa? Mak kita lah contoh. Bila cukup bulan dan kita gagal untuk membayar pada tarikh, maka bank akan hubungi siapa? Pertama dia hubungi kita, yang kedua dia akan hubungi guarantor kita. Dua-dua dia akan buat tuntutan.
Dan itulah konsep jaminan. Faham? Sebab itu ada orang yang dia menjadi muflis sebab dia jadi penjamin pada orang lain. Bila orang itu gagal bayar, dia dikira gagal bayar, dia akan jadi muflis. Sebab itu seorang itu perlu waspada dan tengok dulu untuk jadi penjamin. Tak kisahlah orang tu kawan ke, adik-beradik ke, dan seumpamanya. Sebab jaminan ni boleh mengakibatkan kita muflis. Kita tak berhutang tapi kita dikira berhutang. Segi hukum syarak pun sama. Faham? Segi hukum syarak pun sama. Begitu. Baca. Duduk. Baca lagi sekali. Syartul dhamini. Itu asas bagi transaksi. Oleh kerana dhaman ni dia adalah akad apa? Dia adalah akad tabarruk. Faham? Tabarruk. Bila kita sebut saja itu adalah akad tabarruk, tidak ada upah yang boleh diambil. Faham? Tidak ada upah yang boleh diambil atas jaminan. Dia adalah akad tabarruk. Dia bukan akad muawadah. Bila muawadah, kita bagi servis, kita boleh ambil bayaran. Itu dipanggil muawadah. Contohnya sewaan. Tetapi yang ini apa? Yang ini adalah tabarruk. Tabarruk. Maka tabarruk tidak boleh mengambil upah. Maka syarat untuk melakukan tabarruk, orang itu mesti rasyid. Itu asas. Tidak bolehlah budak belum baligh, tidak boleh safi, tidak boleh gila sudah pasti, tidak boleh. Faham? Untuk menjadi penjamin dia mesti rasyid. Kemudian maksudnya apa? Kita dah langkah bab muflis. Satu orang dia muflis, adakah dia boleh jadi penjamin? Maka hukum boleh ataupun tak boleh bergantung kepada hukum adakah muflis boleh membeli barang. Muflis ni dia boleh membeli barang atau tidak? Dalam kitab sebut muflis boleh memberi barang sekiranya dibeli secara hutang. Kalau dia memberi secara tunai, dan tunai itu adalah daripada harta yang sedia ada, maka tak sah. Sebab muflis semua harta dia disita, dia tak dibenarkan langsung guna harta dia. Jadi kalau dia beli barang, guna harta dia tak sah. Sebab harta tu sebenarnya dah bertakluk dengan hak ghurama. Baca syarah. Sahal. Maksudnya penjamin, muflis boleh jadi penjamin. Tapi penjamin, si muflis tu dia jadi penjamin ni kira dia tambah beban atas diri dia lah. Dah lah muflis, tu jamin hutang orang lain pula. Hutang sendiri pun tak selesai. Faham? Baik hati kot. Banyak orang yang baik hati, dia panggil lurus. Nabi SAW sabda, al-mu'minu ghirrun karimun wal fajiru khabbun la'imun. Orang mukmin ni ada keadaan sifat dia macam mendul sikit. Faham? Ghir ni maksudnya mudah ditipu. Dia mudah ditipu tu sebab dia sangat baik dengan orang, tinggi. Faham? Itu sebab tu dia sebut ghir. Ghir ni maksudnya dia mudah diperdaya. Sebab dia bukan orang yang mana hati penuh dengan muslihat, helah. Orang yang helah ni, dia orang baik pun dia sangka buruk. Faham? Sebab dia membayangkan orang tu macam dia kak. Jadi apa pun dia akan memikirkan mungkin ada muslihat ni, mungkin ada helah ni. Sebenarnya kemungkinan tu berpunca daripada diri dia. Dia memang macam tu. Dia gambarkan orang lain pun macam tu juga. Tapi orang yang mukmin ni dia ghir karim. Dia mudah kena perdaya. Tapi kalau dia dah kena perdaya,
dia tak akan dipercayai kali kedua. Faham? Sebab Nabi SAW sabda, la yuldaghul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tak akan dipatuk di dalam lubang yang sama 2 kali. Faham? Yughir kali. Lagi? Wa dhamanu abdin. Adakah hamba boleh menjadi penjamin? Wa dhamanu abdin, itu jelaslah. Muqabil asal kata sah. Dia hamba ni tindak tanduk dia ataupun tindakan dia terbatas. Dia ada tuan, maka perlu izin daripada tuan dia. Okey. Jadi cuma orang yang mengambil hamba jadi penjamin ni, kita tahu hamba ni tak ada harta. Jadi sudah tentulah akan berbangkit persoalan, hamba itu akan bayar daripada mana? Dia tak ada harta. Jadi dia akan bayar daripada mana? Maka disebut di sini, kalaulah ditakyinkan, bayaran itu akan dibuat daripada kasab dia. Hamba kan dia ada buat kasab. Dia ada pergi menjala, dia ada pergi cari kayu api, dia ada tanam pokok, faham? Kasab. Jadi kalau ditentukan bahawasanya bayaran itu adalah daripada kasab dia, maka lagi wa illam yu'ayyan, kalau tidak ditentukan bahawasanya bayaran itu daripada kasab, tak ditentukan, diitlakkan sahaja. Lagi lagi wa illa fa bima yaksibu. Maksudnya semasa perjanjian jaminan itu ada 2 keadaan. Pertama, dinyatakan bahawasanya bayaran itu daripada kasab dia, maka daripada kasab dia lah. Kalau tidak dinyatakan, kita tengok dia ni adakah jenis hamba yang dibenarkan meniaga. Kalau dibenarkan meniaga, maka daripada hasil meniaga. Kalau dia tak dibenarkan daripada meniaga, maka daripada kasabnya. Walaupun tak disebut daripada kasabnya, tapi dia jadi daripada kasabnya. Baca. Wal asahu istiratu ma'rifati madmuni lahu. Habis. Itu syarat dhamin. Siapa yang boleh menjadi penjamin? Kalau dalam undang-undang jaminan, contohnya budak bawah 18 tahun tak ada jadi penjamin. Sebab 18 tahun itu dijadikan sebagai ukuran baligh kan, dalam undang-undang. Maknanya budak dewasa lah. Jadi bawah 18 tak boleh. Contoh. So dalam syarak, penjamin tak boleh ghairu rasyid. Sama lah sebenarnya. Sama tapi tak sama. Sama dari segi budak-budak tu tak boleh, tapi ta'rif budak-budak tu beza kan, daripada undang-undang sivil dan juga syariat. Seterusnya syarat madmun lahu. Wal ashabu istiratu ma'rifatin madmun lahu. Wa annahu la yustaratu qabuluhu wa ridahu. Madmun lahu. Jadi dalam jaminan ni dia ada 3 pihak. Dia akad yang ada 3 pihak. Pihak penjamin, pihak yang dijamin, madmun lahu, pihak yang dijamin. Pihak yang dijamin untuknya. Pihak yang dijamin untuknya. Siapa dia tu? Pihak yang dijamin untuknya siapa? Zaid meminjam daripada
Amar. A pinjam daripada B. C jadi penjamin. Maka A adalah dhamin, bukan, C adalah dhamin. Dia jadi dhamin kepada siapa? A. Dia jadi dhamin kepada A. B. Okey. Jadi madmun lahu ni A ke B? Madmun lahu ni A ataupun B? Orang yang memberi pinjam atau orang yang meminjam? Orang yang meminjam, faham? Orang yang meminjam. Orang yang meminjam. Maksudnya apa? Baca sekali lagi. Baca syarah. Oh, bukan. Madmun lahu ini adalah apa? Adalah B. Faham? B. Dia perlu mengenali B. B itu siapa? Faham? Wa huwa mustahiqu daini, B lah. Tak ingat, tertukar. Dia madmun lahu, madmun anhu. B. Maksudnya kalau dia nak jamin A, dia kena kenal dulu A berhutang dengan siapa? Hutang dengan Along ke? Kalau A berhutang dengan Along, dia yang parah. Sebab dia berhutang dengan orang yang bahaya. Bila dia jadi penjamin, dia juga bahaya. Faham? Maka dia perlu mengenali mustahiqu daini, orang yang berhak terhadap hutang tersebut. Baca. Itu dia punya elak dia. Betul lah tu. Kerana orang ni dalam menuntut hutang ni dia tak sama. Ada yang keras, ada yang lembut. Jadi bila dia dah tahu, oh, saya ni menjadi penjamin bagi hutang yang dibuat dengan bank, itu sebenarnya berat. Sebab bank ni dia ada power. Nama kita boleh masuk pada muflis apa semua. Dia ada apa? Dia ada rangkaian dengan kerajaan. Kalau kita berhutang dengan individu secara swasta, kalau kita jadi penjamin pun, kalau orang tu tak bayar, tak adalah tekanan tu terlalu kuat. Faham? Sebab orang tu tak boleh nak. Sebab hutang swasta ni tak boleh masuk dalam muflis. Tapi hutang bank boleh. Jadi dia tahu orang ni berhutang dengan bank, tapi nak jamin juga. Tak apalah. Dia bersedialah dengan risiko. Sebab dia sudah tahu siapakah yang madmun dia berurusan. Lagi? Baca batan. Ma'rifatul madmun lahu, kemudian wa annahu la yushtaratu qabluhu wa ridahu. Tak, sebelum tu. Okey, lagi. Wa annahu la yushtaratu qabluhu wa ridahu. Tidak disyaratkan dalam jaminan ini madmun lahu itu terima, dan tidak disyaratkan dia redha. Sebab itu dipanggil akad volunteer. Dia volunteer nak jadi penjamin. Faham? Walaupun tanpa syarat yang ditetapkan oleh madmun lahu. Tak ada syarat, kan? Tapi dia volunteer nak menjadi penjamin. Bahkan madmun lahu tak kabul pun, tak redha pun, maka tetap dhaman itu sah. Faham? Tetap dhaman itu sah. Walaupun madmun lahu tidak kabul, tidak redha. Kemudian wala yushtaratu ridal madmun anhu qat'an. Yang tadi ada khilaf ke? Redha madmun lahu. Ada khilaf.
Tetapi madmun anhu ni lah yang dijamin tu A. Maka tidak disyaratkan madmun anhu redha. Itu tak ada khilaf. Kita nak jamin dia redha ke tak redha, sebab bukan ada kesan pun pada dia. Faham? Kalau orang jamin dia, dalam kan dia tak tahu, ada kesan apa-apa tak? Tak ada apa-apa kesan. Faham tak? Sebab apa pun bukan dia kena tanggung, penjamin lah kena tanggung. Penjamin yang perlu tanggung. Jadi penjamin volunteer untuk jadi penjamin, apa-apa penjamin lah, dia tak akan dipersalahkan. Dia tak ada apa-apa bebanan tambahan. Maka sebab itu tanpa khilaf tidak disyaratkan redanya madmun anhu. Baca. Wala ma'rifatuhu fi asali. Dia pun tak tahu dia sedang dijamin. Duduk. Dia tak tahu. Maksudnya satu orang tu dia tahu yang adalah kenalan dia, adik-beradik dia berhutang. Maka dia senyap-senyap pergi berjumpa dengan madmun lahu itu, menyatakan kesediaan dia menjadi penjamin. Maknanya madmun lahu tak tahu pun bahawasanya si fulan ini, si ini telah jadi penjamin. Tak tahu pun. Sah. Lagi? Wa yashtaratu fil madmuni kaunuhu thabitan. Jadi kita ada dhamin, madmun lahu, madmun anhu, madmun. Madmun itu adalah hutang. Hutang yang kerananya dijamin. Hutang yang dijamin. Jadi hutang yang nak dijamin ni hutang yang telah sabit. Dia tak boleh hutang yang akan datang. Future punya hutang tak boleh. Contohnya dia akan berhutang. Jadi orang ni jamin dulu baru hutang dibuat. Jamin buat hari ni, hutang buat esok. Jadi jaminan tu sebenarnya tak sah. Faham? Jaminan itu tak sah. Macam gadai, kita baca gadai kan. Gadai ni hutang itu mesti dah ada. Dah ada barulah akad gadai dibuat. Dia tak boleh kita buat akad gadai kemudian baru kita cipta hutang. Tak boleh. Tak sah. Apabila tak sah, jaminan itu dikira tak ada. Faham? Ya, orang tu dia boleh kata ketika madmun lahu tuntut hutang, dia kata saya punya jaminan tempoh hari tak sah. Sebab apa? Ia dibuat sebelum hutang berlaku. Maka kamu tak boleh tuntut daripada saya. Syarat hutang itu adalah thabit. Kemudian Wasahhal qadimu dhamana ma sayajib. ini qadim. Lagi? Wal madhhabu sihhatu dhamani daraki. Qal qadim dan mazhab Syafi'i boleh dhaman hutang yang bakal ada, bakal wajib. Boleh. Tapi dhaif lah. Dhaman mesti dah wajib. Dah wajib, bukan bakal wajib. Dah ada, bukan bakal ada. Cuma dalam mazhab Syafi'i ada satu surah mustathnah daripada kaedah tadi, daripada hukum tadi. Asalnya hutang yang belum berlaku tidak sah. Ada satu jenis dhaman yang dia adalah dhaman kepada benda yang belum berlaku. Sepatutnya tak sah kalau ikut kias. Tetapi ini satu-satunya surah yang sah. Dhamaanud dark. Dalam mata ghayah kamu dah belajar. Ghayah dah sebut kan, illa dhamanad dark, kecuali dhaman dark. Jadi dhaman dark ni adalah mustathnah daripada kaedah tidak sah dhaman melainkan hutang yang telah sabit. Adapun ini hutang belum sabit tapi sah juga. Okey, dhamanud dark ni apa? Sebelum kita pergi kepada dhamanud dark, kita ada yang akad moden ni yang semua orang tahu, namanya warranty. Warranty kan, ataupun takaful, insurans. Insurans ni kalau kita tengok sekali imbas konsep dia macam dhaman. Dari segi apa?
pihak ketiga yang jadi penjamin. Faham? Tapi dia lain sikit. Dia insurans ni pelbagai. Jadi kena baca juga berkaitan insurans dalam kitab Mufti Taqi tak ada Fiqhul Buyur, tapi dalam buku Muamalat tu ada. Banyak dah orang tulis tentang insurans. Secara umumnya insurans ini yang memperkenalkannya orang bukan Islam. Konsep tu. Insurans ni konsep dia simple je. Ada pihak yang menawarkan jaminan ganti rugi terhadap kerosakan ataupun apa-apa musibah yang berlaku kepada barang kita, kepada nyawa kita. Dia panggil insurans nyawa, insurans kemalangan. Kemudian insurans dia merebak pada pelbagai. Faham? Pelbagai insurans dia. Insurans pelancongan, insurans medical dan seumpamanya. Tapi dia punya asas dia gitulah. Ada pihak yang menawarkan tolong bayar. Dia tolong bayar kat kita kalau kita accident. Itulah insurans. Faham? Dia tolong bayarkan bil perubatan kita kalau kita sakit. Tapi bukan buta macam tu je lah. Kita kena carum lah setiap bulan. Faham? Carum. Kalau berlaku apa-apa, maka kita akan mendapatlah pampasan. Itu secara umumnya. Jadi ada tulisan tentang insurans ni. Untuk mudah faham, tengok yang dalam bahasa Melayu dulu. Tapi konsep dia tu lah. Konsep dia. Mula-mula dulu insurans ni diperkenalkan, mula-mula sekali sejarah dia, iaitu dalam insurans perkapalan. Apa maksud perkapalan? Peniaga-peniaga yang menghantar barang melalui kapal. Jadi bila sebut je kapal, khususnya zaman dulu, dia adalah satu bentuk perjalanan yang berisiko. Kapal kan, dengan sistem dulu pakai angin ke, kapal arang ke. Jadi barang-barang yang meniaga ni pakai kapal, dia kemungkinan lah akan berlaku tiba karam ke, so mengakibatkan kerugian kepada peniaga. Maka ada orang dapat idea, macam mana kita jadi apa? Kita jadi penjamin. Dia memang kalau bab dhaman ni, dia ada 3 pihak, 3 orang terlibat dalam akad. Insurans ni 2 orang je. Faham? 2 je. Secara umumnya. Jadi dia tawarkan kepada peniaga tu, kamu bayar kami kepada kami sesuatu jumlah, bayar. Kalau berlaku apa-apa pada barang kamu, kami akan bayar ganti rugi. Faham? Jadi dia memperjudikan nasib dia lah, yang menawarkan tawaran tu. Maksudnya, kalau barang itu betul-betul rosak, dia kena ganti, dia kena bayar, kan? Kita insurans kereta, dia cover berapa ribu kan, ikutlah full cover, full. Jadi itu, sebab itu masa mula-mula insurans dibahaskan, dia kata ada unsur judi, maisir. Dia memperjudikan, faham? Pihak yang bayar insurans tu, dia ikut nasib lah. Kena nasib, duit tu dia dapat lebih daripada tu. Maksudnya, kalau berlaku apa-apa, dia baru je carum sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, berapa ringgit je terkumpul. Tetapi dengan sebab berlaku kerosakan, maka full cover. Jadi pampasan sampai 500,000. Dia baru je bayar setahun punya caruman. Caruman setahun mungkin 1,000, 2,000 je. Jadi dia panggil apa? Dia ada unsur maisir dari sudut tu. Dia judi, pemperjudi lah. Iaitu kalau berlaku apa pada dia, dia dapat lebih. Kalau tak berlaku apa-apa, duit tu burn. Faham? Insurans ni duit burn. Sama juga pihak yang menawarkan jaminan.
Kalau berlaku apa-apa pada orang tu, dia kena bayar lebih daripada yang orang tu bagi kat dia. Kalau tak berlaku apa-apa dan dia sentiasa doa keselamatan pada orang. Faham tak? Syarikat insurans sentiasa doa keselamatan kepada pencarum dia. Bukan ikhlas. Sebab kalau orang ni dapat musibah, dia dapat musibah, iaitu dia perlu keluarkan duit untuk bayar. Faham? Itu secara umum lah konsep dia. Kemudian dikembangkan kepada semua benda ada insurans. Dulu hanya perkapalan, masalah orang hantar barang pakai kapal. Jadi dari satu segi nampak bagus lah. Bagus kan? Ada orang bersedia nak cover kita kalau berlaku apa-apa pada kita. Jadi orang yang ejen insurans dia selalu target macam tu lah. Tapi orang yang ejen insurans kena target. Tapi kadang-kadang dia punya target tu berlebihan. Faham? Sebab tu antara orang yang mana orang lari daripada dia, pertama jemaah tabligh, yang kedua ejen insurans. Faham? Dan lain-lain lah. Dia cakap dia akan tawarkan insurans. Macam lah dia cakap. Ada orang dia suka dengar, ada orang meluat dengar. Tapi ejen insurans ni dia da'i, dia tak kisah. Kan? Apatah lagi kalau memang ejen insurans tu orang tabligh. Jadi apa yang dia belajar dalam ilmu tashkil tu, dia telah gunakan dalam tashkil orang insurans. Tashkil. Cuma sebab antara yang dia ajar dalam tashkil ni, jangan dengar alasan daripada madu. Anak saya sakit ke, saya tak ada cuti ke, jangan terkesan. Betul tak? Yang dengar dia punya alasan. Bawa dia kepada Allah. Tak perlu dengar. Kalau Allah bantu semua selesai. Tak ada cuti pun boleh ada cuti. Anak sakit pun sihat, kan? Atau kalau meninggal pun syahid. Cuma ejen insurans dia tak bawa manusia kepada Allah lah. Dia akan kata kalau berlaku musibah macam mana? Kalau kamu mati, siapa nak tanggung keluarga kamu? Itu terbalik tu dia punya targhib dia. Kalau mati Allah tanggung, bukan insurans. Dia tak boleh dah targhib macam tu. Sebab nanti produk dia tak laku. Dia akan datangkan rasa khawatir. Kalau berlaku apa-apa, kemenangan, kamu tak cukup duit, habis duit kuliah SP kena bayar. Kalau kamu sakit, kalau perlu pemadahan, kalau meninggal dunia tiba-tiba, anak semua tu kata kanting, tak ada. Itu dia punya apa? Doktrin dia lah. Itu kerja dia. Konsep dia macam tu. Sekarang ni semua benda ada insurans. Secara umumnya lah. Contohnya orang yang main bola, dia ada kaki, dia ada insurans. Ada satu orang tu, dia bekerja dengan sebuah kilang. Kilang apa? Kilang ubat apa? Ubat ketiak. Jadi dia telah diambil insurans oleh kilang dia. Ambil insurans apa? Dia punya hidung dia. Hidung dia tu ada insurans. Faham? Berapa nilai insurans hidung dia? 5 juta. Sebab hidung dia berguna untuk kilang. Kerja dia adalah dia ada satu hidung yang bagus, sensitif. Faham? Jadi kilang tu buat ubat ketiak kan. Jadi dia punya eksperimen dia akan dipakai ubat ketiak, kemudian suruh dia cium kat ketiak orang tu. Dia boleh bau tak lagi bau ketiak tu setelah pakai deodoran tu. Sebab dia ada hidung sangat sensitif. Kalau dia boleh bau, so ubat tu akan dibaiki semua. So dia ambil insurans untuk dia punya hidung dia. Ada orang yang mana dia punya kerja dia adalah voicer. Voicer ni dipanggil suara latah. Jadi dia punya suara dia tu mahal. Bukan suara sedap, suara latah. Satu suara sedap menyanyi kan. Satu lagi suara sedap mengacara. Suara latah yang elan-elan tu, itu dia panggil voicer. Yang cakap dalam kapal terbang, cakap elan, cakap promosi. Jadi kita tak pernah tengok muka dia, tapi suara dia tu orang suka kan. Jadi dia ada insurans kat dia punya apa? Suara dia.
dan lain-lain. Ada orang dia punya kemahiran dia tangan dia. Oh, rupanya ada. Bila nak buat iklan, contohnya iklan handphone kan, iklan cawan kan. Jadi dia punya iklan dia bukan muka orang tu. Satu iklan ni kita pakai duta lah, orang ambil artis untuk jadikan iklan model handphone. Tapi ada satu lagi model, dia pakai model tangan. Orang tak pakai muka dia, tangan dia. Sebab tu bila gambar ditangkap, kita tak perlukan muka dia, kita perlukan tangan dia. Jadi orang ni dia punya tangan dia tu tangan yang cantik. Kalau tak kat gambar, pegang tu tangan dia cantik. Faham? Tangan dia tak kecil sangat, tangan dia tak besar sangat. Jadi dia punya hasil pendapatan dia model lah, model tangan dia panggil. Faham? Banyak ada bisnes macam tu, model tangan. Memang bukan promote muka dia, promote tangan dia. Kalau orang tengok gambar tu cantik tu, pegang tu cantik. Jadi dia kata dia sentiasa jaga tangan dia, sentiasa letak pelembab apa semua, sebab tangan dia ni mahal ni untuk iklan. Faham? Pendapatan kan, model tangan. Tangan kita mungkin pegang tak cantik sebab kecil ataupun besar sangat. Di tangan dia tu cantik. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dhaman ni bila bincangkan dia perlu ada, boleh tengok juga nak letak insurans tu segi hukum fiqahnya di belah mana. Nak letak dalam dhaman sebenarnya tidak. Dia lain daripada dhaman kan. Pihak ketiga menawarkan sebab kalau dalam insurans kita perlu bayar kepada penjamin tu. Perlu bayar pada syarikat tu. Dalam dhaman mana ada? Okey, kan kita sebut tadi, bila satu orang jadi penjamin, dia tak boleh ambil bayaran. Okey, oleh kerana saya tanggung hutang kamu kena bayar sesuatu jumlah. Sebab ini risiko untuk saya ni. Apa-apa nanti saya kena tanggung. Jadi saya nak minta lah bayaran. Tak ada. Dhaman tak boleh kan? Jadi sebenarnya insurans pun, kalau yang biasa punya tak boleh. Sebab itu masa mula-mula dibahaskan tentang insurans ni, cerita lama puluh-puluh tahun, insurans nyawa, ulama khilaf dalam insurans nyawa. Contohnya Dr. Mustafa Zarqa pada peringkat permulaannya mengatakan halal. Faham? Insurans nyawa ni. Insurans nyawa bukan takaful, insurans nyawa. Dalam banyak-banyak insurans yang paling haram sekali, maksudnya paling kuat hujah pengharamannya adalah nyawa. Nyawa tu maksudnya kalau orang tu mati, kita akan bagi pampasan kat keluarga dia. Insurans kematian. Insurans kematian, dia mati, insurans kematian. Jadi itu paling dalam, dia ada insurans kemalangan semua kan. Jadi kematian paling, maksudnya paling akrab ilal haram lah pada insurans yang lain. Wallahu a'lam bissawab.